Kuala Merbuk ini dahulunya sebelum penghujung kurun ke-14 adalah sebuah muara legun atau teluk yang besar bernama Babur. Ia bukan hanya sebuah kuala sungai seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Perubahan bentuk muka bumi ini terjadi disebabkan paras air laut yang telah surut dengan agak cepat pada penghujung abad ke-14. Laut luas yang sedang kita lihat ini dahulunya penuh sesak dengan kapal-kapal pedagang dari seluruh dunia. Nun di hujung kawasan bergunung dapat kita lihat Gunung Jerai, dan di bawah lembah inilah disebut orang Lembah Bujang atau Bujangga, yang di dalam bahasa Sanskrit membawa maksud ular atau naga. Di sinilah pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Sriwijaya, selain Palembang dan Jambi di Sumatera serta Mataram di Pulau Jawa. Dan di muara sungai inilah satu-satunya jalan yang dahulunya pintu legun atau teluk untuk kapal-kapal masuk ke ibu kota Sriwijaya di Kedah Tua sekitar kurun ke-10 Masihi. Sejarah Sriwijaya ini tidak boleh dilihat dalam semangat kenegaraan yang terbentuk di era moden sekarang. Kita di Nusantara ini adalah abang dan adik, malah hubungan kekeluargaan masih ada dan ada yang masih utuh sehingga ke hari ini. Kitalah anak-anak Melayu Sriwijaya yang penuh menjunjung adat dan memiliki budaya serta adab kesantunan yang tinggi. Sriwijaya adalah sebuah kerajaan Melayu Buddha yang terkenal dengan kerohanian yang tinggi dan sifat kemelayuan yang adil dan harmoni. Sriwijaya menurut definisi Sanskrit adalah bermaksud kemenangan suci. Empayar Sriwijaya ini adalah sebuah empayar maritim yang bersifat mandala atau persekutuan. Bermaksud, terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang bernaung di bawah persekutuan Sriwijaya. Sebuah catatan pengembaraan oleh Ising atau juga disebut sebagai Yising menggambarkan ajaran Buddha hidup subur di Palembang pada sekitar kurun ke-7 Masihi. Kajian terperinci juga dilakukan bersandarkan dapatan dari prasasti yang terdapat di semua wilayah ini, termasuklah di Tanjung, iaitu sebuah wilayah penguasaan Chola dahulu, Sumatera seperti di Palembang dan Jambi, Bolanda di Sri Lanka. Malahan terdapat juga prasasti Ligor, iaitu di Nakhon Sitamarat, Thailand sekarang. Terdapat juga rekod kedaulatan Sriwijaya ini dicatatkan dalam catatan Cina semasa pemerintahan dinasti Song yang diulas dengan sangat detail oleh Noboru Karashima
dan Tan Sen Sen, selain sarjana-sarjana lain seperti Profesor Nalakanta Sastri dari Universiti Madras, Chan Chirayu Rajani, Paranavitana dan ramai lagi. Kita tidak dapat menolak fakta-fakta ini tanpa hujah ilmiah yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang mengikut cerita-cerita sahaja tanpa bukti yang mampan. Sriwijaya dikatakan bermula di Sungai Musi di Palembang sebagai ibu kota pertamanya. Ibu kotanya berubah-ubah sesuai dengan sifat empayar ini sebagai sebuah empayar maritim. Namun, dalam siri kali ini, kita hanya akan membahaskan penaklukan sebuah empayar di benua India, iaitu Empayar Chola terhadap Sriwijaya dengan melihat peristiwa sebelum dan selepas penaklukan. Pada tahun 752 Masihi, 273 tahun sebelum penaklukan Chola ke atas Sriwijaya, Empayar Sriwijaya terlebih dahulu melakukan penaklukan ke Kalinga di bawah pemerintahan Maharaja Rudra Wikraman yang masih berpusat di Palembang. Pengaruh Sriwijaya telah bertapak di selatan benua India sebelum wujudnya Empayar Chola lagi. Kerajaan Chola pada ketika itu belum menjadi sebuah empayar yang besar. Pada tahun 774 Masihi, 250 tahun sebelum penaklukan Chola ke atas Sriwijaya, Sriwijaya memandalakan Kedah dan sebahagian Langkasuka di sebelah timur semenanjung Tanah Melayu sehingga ke Tambralinga atau dikenali sebagai Ligor selepas itu. Sriwijaya mula meluaskan empayarnya ke utara semenanjung sehingga ke Lawu serta sebahagian Champa dan Kemboja. Ketika ini, pusat pemerintahan Sriwijaya berada di Mataram di Pulau Jawa. Orang-orang Melayu di bawah persekutuan Sriwijaya telah membina legenda seni benda yang gah. Antara yang agung adalah Candi Borobudur. Ianya terhasil lama sebelum Chola menjadi sebuah empayar lagi. Pada awal kurun ke-10 Masihi, iaitu selepas 200 tahun dari peristiwa penaklukan Kalinga, ibu kota Sriwijaya telah berpindah ke Kedah. Dan di masa inilah, Chola telah menjadi sebuah empayar dengan dipelopori oleh Maharaja Raja-Raja I yang dengan giat meluaskan empayar Chola di selatan benua India meliputi kerajaan Pandya yang dulunya wilayah Chola berada di dalamnya serta kerajaan Buddha Sri Lanka. Maharaja Sriwijaya yang berpusat di Kedah pada tahun 996 Masihi adalah Maharaja Sri Chudamani Warmadewa. Baginda mengirimkan tentera ke Sri Lanka dan berjaya membebaskan Sri Lanka dari Chola. Ketika inilah hubungan kekeluargaan diraja antara Sriwijaya dan kerajaan Sri Lanka diperkukuhkan dengan mengahwinkan anak-anda lelaki Maharaja Sri Chudamani Sri Mara Wijaya Tungga dengan puteri Raja Mahendra, iaitu Raja Sri Lanka pada ketika itu. Di akhir pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa, Baginda menjalinkan hubungan diplomatik dengan Empayar Chola pula. Pewaris takhta selepas itu adalah ananda Baginda, iaitu Sri Mara Wijaya Tunggawarman, yang telah mendirikan sebuah kuil dan perkampungan Buddha di Nagapatinam di dalam wilayah Chola pada tahun 1006 Masihi. Empayar Chola pada ketika itu masih diperintah oleh Maharaja Raja-Raja I, sementara Rajendra Chola I adalah bakalan Raja Muda yang menaiki takhta pada tahun 1012 Masihi. Sri Sang Rama Wijaya Tungga menaiki takhta pada tahun 1014 Masihi. Sriwijaya mengalami konflik takhta ketika itu setelah penambalan Sri Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Konflik ini membawa campur tangan Rajendra Chola I pada tahun 1015 Masihi dengan mengirimkan angkatan tentera laut ke Kedah. Tapi serangan itu dapat dipatahkan di perairan utara Kedah. Hubungan Chola dan Sriwijaya pada masa itu sedang memanas. Tempiasnya selepas hubungan buruk Sriwijaya Chola ini dirasai oleh pedagang-pedagang Tamil yang menjalankan perniagaan di Kedah dan berdendam dengan Sri Sang Rama Wijaya Tunggawarman, iaitu pemerintah Sriwijaya di Kedah,
kerana mereka tidak dilayan seperti pedagang-pedagang yang lain yang berniaga di Kedah. Mereka menyokong dan mendesak Rajendra Chola I untuk menakluk Kedah. Pada tahun 1025 Masehi, 10 tahun hubungan Empayar Chola dan Kedah memanas dan pedagang-pedagang India tidak dilayan dengan baik di pelabuhan-pelabuhan Kedah. Peluang Rajendra Chola terhidang. Angkatan Laut Sriwijaya pada ketika itu dihantar ke Tambralinga bagi membantu menghalang penaklukan Khmer yang sebelum ini telah merebut Lavo dari Sriwijaya. Rajendra Chola menghantar tentera lautnya berkubu di utara Selat Melaka dan secara diam-diam satu lagi angkatan lautnya dihantar melalui Selat Sunda bagi melumpuhkan bantuan yang mungkin bakal tiba di Palembang. Mungkin Rajendra Chola telah belajar dari kekalahan terdahulunya pada tahun 1015 Masihi di tangan Sriwijaya. Kali ini baginda mengatur strategi yang lebih bijak. Dalam serangan kali kedua ini, tentera laut Chola berjaya memusnahkan angkatan laut Sriwijaya di Palembang. Dan seterusnya, angkatan laut ini bergabung dengan angkatan laut yang telah berkubu di utara Selat Melaka. Angkatan laut Sriwijaya terkepung dan dimusnahkan. Sriwijaya hampir lumpuh dan Sri Sang Rama Wijaya Tunggavarman ditangkap sebagai tawanan perang. Rajendra Chola telah melantik Sri Dewa sebagai pemerintah Sriwijaya yang pro kepada kerajaan Chola di Kedah. Di waktu inilah banyak kuil-kuil Hindu dibina di Kedah, walaupun kita mengetahui Sriwijaya adalah sinonim dengan ajaran Buddha. Kuil-kuil ini banyak didirikan hanya di sekitar Lembah Bujang. Ini adalah binaan kuil di Tanjore, India, yang suatu masa dahulu adalah pusat pemerintahan kerajaan Chola, termasuk di zaman Maharaja Raja-Raja I dan Rajendra Chola I. Seni binanya lebih berseni dan halus, mirip kuil Hindu yang dibina di Batu Cave sekarang, dan juga kuil-kuil Hindu yang dibina pasca kemasukan imigran Tamil dari India ketika British memerintah Tanah Melayu dan tidak sebelum itu. Tetapi jelas binaan seperti di Tanjore tidak kelihatan langsung di Lembah Bujang dan kawasan sekitarnya, sekaligus menafikan dakwaan sejarawan R.O. Winstead yang mengatakan bahawa penduduk di Kedah Tua pada waktu candi-candi ini dibina adalah beragama Hindu dan tamadun di Lembah Bujang adalah tamadun Hindu. Jika kita mengambil kira pattern tamadun yang dibangunkan di Chola sebagai tamadun Hindu, kita tidak menjumpai pattern yang sama di Kedah untuk setidak-tidaknya layak dipanggil tamadun Hindu. Ulasan lanjut tentang dapatan ini bolehlah dirujuk di dalam video Jamor Ops yang disampaikan oleh Dr. Nasha seperti pada pautan dalam deskripsi di bawah. Seolah-olah candi-candi ini dibina adalah untuk pedagang sahaja dan bukan untuk penduduk pribumi. Berbalik kepada zaman pemerintahan Sri Dewa di bawah penguasaan Empayar Chola, pedagang-pedagang Tamil telah kembali semula ke Kedah dan mendapat layanan istimewa oleh Sri Dewa berbanding pedagang-pedagang yang lain. Kedah pada waktu ini adalah hub utama perdagangan masuk ke maritim Asia Tenggara dan ke wilayah timur yang lain seperti China, Jepun dan Kepulauan Rempah di Nusantara serta petani melalui 3 jalan utama penarikan Kedah Patani di samping sumber besi yang banyak terdapat di kawasan ini seperti mana artifak yang dapat kita lihat di Sungai Batu. Selain pedagang Tamil, pedagang-pedagang lain seperti dari Arab dan Parsi turut menjadikan Kedah sebagai hub perdagangan mereka. Ini terbukti melalui catatan pedagang Arab di dalam kitab pelayaran Rihlatus Sirafi, Al-Risalatul Ula dan penemuan prasasti Ibn Sirdan pada candi yang terdapat di kawasan Lembah Bujang ini. Sriwijaya berada di bawah pendudukan Chola selama 20 tahun. Pada ketika itu, banyak wilayah Sriwijaya telah memerdekakan diri di samping gerakan ketenteraan maritim Chola sehingga kejajahan Sriwijaya di Pulau Palawan yang sekarang ini berada di dalam negara Filipina bagi menstabilkan jajahan baru Chola. Menjadi sebuah kerajaan maritim adalah satu kelebihan bagi Sriwijaya mengumpulkan semula kekuatan mereka dengan cepat di bawah satu kepimpinan yang hebat.
Pada tahun 1044 Masihi, Rajendra Chola telah melawat Kedah. Samara Wijaya Tungga telah merancang plot pembunuhan Rajendra Chola di Kedah dengan menugaskan seorang putera Sriwijaya iaitu Purandara. Samara Wijaya Tungga adalah adik kepada Sang Rama Wijaya Tungga yang ditawan oleh Rajendra Chola. Mereka beribukan puteri Raja Sri Lanka iaitu Puteri Raja Mahendra. Sri Samara Wijaya Tungga Varman adalah pemerintah kerajaan kecil di bawah Sriwijaya yang dipercayai berpusat di Cahaya atau disebut Chaya di dalam penguasaan Thailand sekarang. Akibat serangan secara gerila yang dilakukan oleh Purandara, Rajendra Chola telah terbunuh dan kudeta telah dilancarkan terhadap Raja Boneka Sri Dewa. Sri Samara Wijaya Tungga Varman telah ditabalkan menjadi Maharaja Sriwijaya pada tahun 1045 Masihi dan berusaha memulihkan kembali Sriwijaya. Baginda giat menghapuskan pengaruh Chola di wilayah Sriwijaya. Samara Wijaya Tungga Varman terus ke Sri Lanka untuk membebaskan tanah ibunya, Sri Lanka, dari pengaruh Chola. Anuradhapura dibebaskan dan kuil Buddha Luan Welisaya dibina semula selepas dimusnahkan Chola sebelum ini. Kita masih lagi dapat melihat tiang-tiang yang masih tinggal pada kuil ini sewaktu kuil ini dimusnahkan Chola. Selesai membebaskan Sri Lanka, Baginda terus ke Pulau Jawa atas tujuan yang sama, iaitu menghapuskan pengaruh Chola di sana dan melantik putera Purandara untuk mentadbir Pulau Jawa bagi pihak Sriwijaya. Sekembalinya dari Pulau Jawa ke Kedah, Baginda menyusun kembali angkatan laut untuk ke Sri Lanka sekali lagi. Kali ini, bagi membantu Raja Sundara Pandya, kerajaan Pandya di selatan India untuk mendapatkan kembali ibu kota mereka iaitu Madurai yang telah ditawan Chola. Raja Sundara Pandya mendapat kembali ibu kotanya. Bagi mengekalkan hubungan baik antara ketiga-tiga kerajaan ini, Pandya, Sri Lanka dan Sriwijaya, Baginda mengikatnya pula dengan tali perkahwinan sesama ketiga-tiga gabungan perikatan ini. Sriwijaya adalah kerajaan Melayu yang membawa bukan sahaja peradaban teknologi yang telah bertapak lama sebelum serangan Rajendra Chola lagi, malahan juga menjadi contoh tauladan nilai kemanusiaan yang tinggi dengan bersiasah dalam mengembalikan keharmonian dan mengekalkan kekuasaan di rantau Nusantara ini. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Okey. Ini rasanya juga kena di sini mengenai saya kalau saya memang berhutang budi pada Malaysia. Berhutang budi dan mana saya boleh bayar? Dengan emas, dengan wang, segala kebaikan saya harapkan kepada negara ini kecintaan saya.